warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirah binti Abdul Manaf. Tabiatul Adawiyah binti Rusdi. Kita mulakan dengan definisi orang kelainan upaya itu sendiri, atau lebih dikenali sebagai OKU. OKU merupakan akronim yang merujuk kepada orang kurang upaya pada asalnya. Namun, bekas Naib Chancellor USM iaitu Profesor Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak telah memperkenalkan penggunaan terminologi baru bagi akronim OKU, iaitu orang kelainan upaya, yang menampakkan simbol penghormatan serta kekuatan yang mana dapat memberi satu persepsi baru kepada golongan kelainan upaya ini. Okey, baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan OKU ataupun orang kelainan upaya? Mengikut Akta OKU pada tahun 2008, OKU bermaksud seseorang yang mempunyai kekurangan jangka panjang daripada segi fizikal, mental dan intelektual ataupun deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Okey, baiklah. Apa kaitan golongan kelainan upaya dalam pasaran kerjaya kita? Baiklah, pada hari ini kita lihat bahawa pasaran kerjaya kita tidak melihat fizikal sebagai salah satu halangan untuk mereka mengembangkan bakat mereka. Malah pada hari ini di Malaysia, masyarakat kita menerima baik golongan-golongan kelainan upaya ini. Sebagai contoh, saya bawakan kepada anda Muhammad Sukur Ibrahim yang mempunyai masalah fizikal di bahagian kaki dan tangan. Beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya yang mempunyai bisnes perkhidmatan membekal dan memasang karpet wall-to-wall di masjid, pejabat dan lain-lain. Merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang teknologi maklumat. Beliau tidak menjadikan kekurangan beliau ataupun kelainan beliau ini sebagai satu halangan untuk beliau meneruskan langkah beliau berjaya dalam bidang Muhammad Sukur Ibrahim ini yang beliau cuburi. Beliau tidak menganggap kekurangan beliau ini sebagai satu halangan untuk beliau berjaya dan mengorak langkah lebih maju ke hadapan. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin perlu menukar corak pemikiran kita. Hanya disebabkan kekurangan tidak bermakna golongan kelainan upaya ini tidak mampu berjaya dengan kemahiran-kemahiran yang mereka ada. Bahkan dengan kemahiran-kemahiran yang mereka ada inilah dapat membuka majikan-majikan serta masyarakat-masyarakat di luar sana bagi memberi peluang kepada golongan kelainan upaya ini untuk memasuki pasaran kerjaya di negara kita. Mereka ini hanya perlukan platform agar mereka dapat menonjolkan serta menggilak bakat yang mereka ada demi meningkatkan ekonomi serta memenuhi kehendak pasaran kerjaya. Okey, apabila kita berbincang mengenai golongan kelainan upaya, setiap manusia tidak akan lari daripada kelemahan dan kesilapan diri masing-masing. Begitu juga yang dihadapi oleh golongan kelainan upaya dalam bidang pekerjaan. Golongan kelainan upaya tidak akan lari daripada diskriminasi orang sekeliling disebabkan oleh kelainan upaya pada diri mereka. Kadang-kadang golongan sebegini tidak diberi penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Lumrah bagi setiap individu inginkan penghargaan, ingin tahu adakah orang di sekeliling memerlukannya dan menghargai kehadirannya dalam kehidupan mereka. Faktor dihargai dan menghargai menjadi penyebab utama untuk golongan kelainan upaya supaya untuk bertahan dalam bidang pekerjaan. Selain itu juga, terdapat tanggapan yang negatif daripada masyarakat di luar sana yang mana menganggap golongan kelainan upaya tidak boleh bekerjasama dengan golongan orang normal. Hal ini timbul kerana masyarakat normal biasanya tidak dapat memahami kehidupan orang kelainan upaya seperti orang pekak, orang bisu kerana ilmu dan panca indera manusia adalah sangat terhad. Oleh kerana itu, sesetengah daripada orang kelainan upaya akan berasa malu dan berasa terpinggir disebabkan kekurangan yang mereka alami. Ini menyebabkan mereka hilang dan kurang keyakinan apabila berhadapan dengan masyarakat. Tambahan pula dengan sikap negatif segelintir pihak yang memandang rendah kekurangan mereka dengan memberikan penderaan sama ada dari segi fizikal ataupun mental.
yang akan menyebabkan mereka disisihkan daripada komuniti dan masyarakat. Bukan itu sahaja, masalah lain ialah masalah perlindungan ahli keluarga itu sendiri. Ahli keluarga orang kelainan upaya yang terlalu mengongkong, terlalu prihatin dan tidak yakin orang kelainan upaya dapat berdikari ataupun dapat bekerja. Mereka hanya mengurus orang kelainan upaya sahaja tanpa mendidik anak-anak ini untuk berdikari. Malah ahli keluarga kurang yakin majikan dan masyarakat dapat menerima golongan kelainan upaya seperti pekerja normal. Golongan kaya yang tidak menghantar orang kelainan upaya seperti untuk bekerja tetapi memberi kemahiran menguruskan hidup seperti orang normal. Sepatutnya ahli keluarga hendaklah menyokong golongan sebegini untuk terus hidup dan mendapat peluang sama seperti orang normal. Boleh dijadikan contoh tauladan melalui kisah Muhammad Iqmal. Walaupun beliau seorang yang kelainan upaya, namun ia tidak menghalang seorang pemuda ini untuk memiliki perniagaan sendiri yang mana telah disokong oleh ibu beliau itu sendiri. Seterusnya, apabila kita berbincang mengenai peluang pekerjaan untuk golongan kelainan upaya, kita lihat pada zaman yang maju ini banyak peluang yang telah disediakan untuk golongan kelainan upaya. Kalau untuk sektor pekerjaan, Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya telah menyediakan kemudahan dan keistimewaan kepada golongan OKU, golongan kelainan upaya seperti Allowance Pekerja Cacat iaitu EPC. Bantuan kewangan ini adalah sebagai penyelenggaraan pendapatan untuk memenuhi keperluan asas kehidupan orang kelainan upaya. Selain itu juga, bantuan ini adalah sebagai inisiatif untuk menggalakkan golongan kelainan upaya untuk bekerja, hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. Bantuan kewangan ini juga semestinya untuk meningkatkan taraf hidup golongan kelainan upaya dalam masyarakat. Bukan itu sahaja, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga turut menyumbangkan bantuan alat tiruan atau alat sokongan seperti anggota palsu, kerusi roda, alat bantu penyegaran, alat-alat keperluan lain atau penggantian atau baik pulih alat. Bantuan alat tiruan dan alat sokongan adalah untuk membantu golongan orang kelainan upaya yang kurang mampu untuk membeli alat-alat sokongan tersebut yang disyorkan oleh pegawai perubatan ataupun pakar perubatan. Dengan inisiatif ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat sedia membantu golongan orang kelainan upaya meningkatkan keupayaan, potensi diri serta dapat berdikari dalam mengharungi kehidupan. Seterusnya, jika melihat kepada sesetengah sektor pekerjaan, ada yang tidak mesra OKU. Sehubungan dengan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bengkel daya atau terlindung. Bengkel terlindung ini telah ditubuhkan mengikut kaedah-kaedah workshop terlindung 1979, yang mana bengkel ini dikhaskan untuk orang kelainan upaya yang tidak berdaya saing untuk mendapat pekerjaan di pasaran terbuka. Tujuan bengkel ini adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan orang kelainan upaya dan juga dapat mempertingkatkan tahap keupayaan, kebolehan, pengetahuan dan kemahiran warga kelainan upaya. Melalui bengkel ini juga, golongan kelainan upaya dapat bergantung sebagai sumber pendapatan pada mereka untuk meneruskan hidup mereka ke depannya. Tetapi tak sempurnalah kehidupan seandainya hanya ada kesempurnaan semata-mata tanpa ada kekurangan. Terdapat pelbagai ancaman buat golongan kelainan upaya ini dalam pasaran kerjaya. Kerana dalam bidang kejayaan ini, mereka mempunyai peratusan yang sangat besar untuk dibuli, dipinggirkan. Ada juga di antara mereka ini dipandang rendah oleh bahkan sekerja mereka yang mempunyai fizikal yang sempurna. Jadi inilah ancaman-ancaman yang perlu dihadapi oleh golongan kelainan upaya ini dalam memasuki pasaran kejayaan mereka. Ancaman-ancaman inilah sebenarnya yang menjadi penyebab yang besar bagi meruntuhkan semangat mereka untuk berada dalam pasaran kerjaya setaraf dengan masyarakat yang lain. Melihatkan kepada ancaman-ancaman ini, adakah terdapat penyelesaian yang boleh dilakukan oleh golongan kelainan upaya? Ya, yang pertama, mereka perlu membina mentaliti yang kuat. Apa yang dimaksudkan dengan membina mentaliti yang kuat? Mereka perlu percaya bahawa diri mereka ini juga setaraf dan layak untuk bekerja sama seperti masyarakat yang lain. Yang kedua, mereka perlu yakin dengan kemahiran yang mereka ada ini, mereka mampu untuk
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan masyarakat yang lain. Dan yang ketiga, mereka perlu percaya bahawa pasangan kerjaya di negara kita ini sangat membuka ruang kepada golongan kelainan upaya untuk menunjukkan bakat serta kemahiran yang mereka ada bagi melonjakkan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruzim Member Muhammad, berumur 35 tahun dan sekarang saya memegang jawatan sebagai CEO kepada IMI Kreatif Sdn Bhd. Okey, soalan yang diberikan kepada saya adalah bagaimana saya memulakan kerjaya saya sekarang. Alhamdulillah, pada tahun 2009, saya melanjutkan pengajaran peringkat master dalam bidang sarjana sains keusahawanan dan teknologi maklumat. Dan pada waktu itu kami semua dikehendaki untuk menubuhkan syarikat masing-masing. Jadi pada waktu itulah saya mula menubuhkan syarikat IMI Creative Solution yang menawarkan perkhidmatan motivasi dan juga pengurusan acara. So daripada tahun 2009 sehingga sekarang dah syarikat ini masih lagi bertahan dan sekarang ini saya sudah menubuhkan satu lagi syarikat lain iaitu IMI Creative Sdn Bhd. Okey, bagaimana saya boleh bertahan dalam bidang ini? Alhamdulillah, saya kira saya dapat banyak bantuan dan sokongan daripada pelbagai pihak, daripada pihak keluarga, kawan-kawan, universiti dan lain-lain lagi lah. Jadi kita kira apa yang saya bertahan sehingga hari ini bukan hasil usaha saya sendiri, tapi ini adalah hasil daripada bantuan dan sokongan daripada pelbagai pihak. Okey, apakah cabaran-cabaran yang saya lalui sepanjang saya berkecimpung dalam bidang ini? Alhamdulillah agak banyak jugalah, dan sama juga seperti usahawan-usahawan lain seperti cabang keuangan, HR, pengurusan dan lain-lain lagi. Dan Alhamdulillah kita tak ada masalah untuk orang kata menjalani kehidupan dan cabaran menjadi usahawan tersebut. Alhamdulillah tak ada masalah. Dan untuk orang yang macam saya ni, yang OQ yang macam saya ni, actually saya ada satu lagi cabaran tambahan iaitu cabaran pergerakan. Tapi Alhamdulillah seperti yang mana saya nyatakan tadi, saya mendapat bantuan daripada keluarga dan kawan-kawan lah. Mereka lah yang banyak membantu saya. Okey, saya kongsikan sedikit bentuk sokongan moral yang saya perolehi. Alhamdulillah, kebanyakan sokongan moral ni saya perolehi daripada keluarga dan kawan-kawan lah. Mereka lah yang banyak bantu saya ke sana ke sini dari segi transportation, dari segi semangat pada waktu-waktu sukar saya dan lain-lain lagi. Saya kira tanpa bantuan dan sokongan daripada mereka semua ni, mungkin saya tak dapat bertahan sampai sekarang dan mungkin saya pun dah tak berniaga dah sekarang ni. Dan Alhamdulillah dengan sokongan yang ada pada hari ini dan semua yang saya peroleh hari ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.